Silakan Anggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Speaker, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana memberi ruang dan peluang untuk saya turut serta dalam membahaskan ucapan junjung kasih dan untuk istiadat pembukaan Penggal Kedua Dewan Negeri Kelantan ke-13 yang dirasmikan oleh yang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku semalam. Sebelum saya meneruskan ucapan saya dan rakan-rakan di pihak pembangkang ingin mengucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat ADUN yang telah dianugerahkan pingat dan darjah kebesaran negeri oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku seperti yang dibaca dan detailkan oleh Yang Berhormat Datuk Speaker semalam dan hari ini. Mengenai ucapan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku semalam, saya merasa terkejut, terpegun dan sangat menghormati ke bawah Duli Tuanku kerana sepanjang saya hadir di Dewan Yang Mulia ini, inilah kali pertama bagi saya melihat titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku amat pendek. Saya tanya rakan saya daripada Dabung, dia kata Tuanku bertitah hanya mengambil masa 20 minit sahaja. Berbeza dengan titah-titah pembukaan istiadat pembukaan Dewan sebelum ini lebih lama. Tapi bila kita tengok kepada isinya padat, amat padat. Dan dalam menilai ucapan sahabat-sahabat ADUN tadi, saya tengok ianya berkisar banyak kepada soal tanggungjawab. Yang ditumpukan adalah soal tanggungjawab antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jadi saya pun nak mengulas, nak masuk sama dalam membincangkan soal tanggungjawab ini. Saya nak beritahu kepada sahabat saya di Tendung, daripada Tendung, soal tanggungjawab ni berkait rapat dengan duit. Bantuan. Nah, bila kita cakap hal tanggungjawab, kerajaan pusat kurang bagi duit, kurang beri perhatian. Saya nak maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, negeri Kelantan adalah negeri yang ketiga banyak bantuan diagihkan. Dalam Malaysia ada 14 negeri. Kita menjadi, di Semenanjung ada 11 negeri. Kita terletak di tangga ke-3 tertinggi. Jadi adakah kita berdasarkan kepada keuangan yang dibantu oleh kerajaan pusat ni, kita tak jalankan tanggungjawab? Kalau kita nak ikutkan tanggungjawab secara detail, kena persatu-persatu kan, letih lah banyak hal tanggungjawab. Nak jaga anak pun tak boleh, tak boleh 100%. Apa yang kita tengok, kita perbandingkan jumlah kita dapat bantuan daripada kerajaan pusat berbanding dengan negeri-negeri lain. Yang daripada segi perlembagaan ya, sama kerana satu perlembagaan. Saya rasa isu hal kerajaan pusat tidak memberi bantuan terhadap tanggungjawab di Kelantan ini tidak timbul lagi. Saya tengok ini di negeri Kelantan, RM ke-9 sebanyak 887 juta disalurkan kepada negeri Kelantan. Rancangan ke-10 berjumlah 1.7 bilion ringgit telah disalurkan kepada negeri Kelantan. Sama ada sebahagian kepada negeri dan sebahagian lagi melalui agensi-agensi kerajaan pusat. Adakah ini satu jumlah yang tidak banyak? Tadi Kok Lanah kata dia bantukan apa ni soal belanja mengurus kerajaan negeri. Tak cukup duit, kerajaan pusat bagi. Saya dengar cerita nak menyelesaikan masalah NRW, non-revenue water. Kerajaan pusat tolong. Sehingga kerajaan negeri boleh melantik satu kontraktor untuk membendung masalah NRW. Minta lalu sikit. Sebab sebut Tendung tadi. Tadi saya tengok kecek tak boleh. Ya kita kecek boleh. Balah biasa lah, tak dibuat. Okay, sila. Terima kasihlah atas jawapan tadi. Iaitu kerajaan pusat telah menyalurkan keuangan kepada negeri Kelantan.
walaupun bukan kepada kerajaan negeri. Kena faham molek tu. Bunyi banyak. Tapi sebenarnya bukan kepada kerajaan negeri. Kepada negeri Kelantan. Melalui siapa, melalui agensi mana tu kita tidak nak mempersoalkan. Tapi apa yang kita sebutnya ialah kita berterima kasih kerana kerajaan pusat juga telah melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Yang kita persoalkan yang menjadi kebuntuan rakyat Kelantan yang perlukan kepada sesuatu perkara, yang perkara ini menjadi tanggungjawab kerajaan pusat, dan benda keutamaan-keutamaan tertentu ini masih lagi sehingga ke hari ini tidak selesai. Di antara contoh yang sebut tadinya lebuh raya. Itu contoh. Lah ni tu alhamdulillah kerajaan negeri dengan usahanya, kerajaan pada pusat soalan dengan dia, bantuannya boleh bersambung. Tapi hakikatnya banyak lagi benda-benda lain yang menjadi ringkaskan soalan yang berhormat. Perlu kita jawab yang tu dulu. Saya faham dah. Sila. Hak buidah tu tak apalah, tu tanggungjawab kerajaan itu memang lagi. Sila. Duit yang dia bagi tu pun merasa tidaklah duit daripada Bendahari UMNO. Rasa duit cukai daripada rakyat Kelantan juga sampai ke peringkat kerajaan persekutuan. Boleh duduk untuk diagihkan balik kepada rakyat di negeri Kelantan. Jadi jawab hak mana tak buat, hak buat tu biar. Alhamdulillah. Dan kita sokong juga YB Kut Lanah tadi. Membaik pulih sawah padi dengan kaedah-kaedah tertentu untuk air dan sebagainya. Ini satu tanggungjawab yang baik. Dan tanggungjawab yang tidak dibuat ni yang kita persoalkan. Dalam keadaan kemampuan kita ada dan kita nafikan benda ni. Ya Muhammad jangan Soalan yang berhormat soalan. Soalannya tolong jawab hak tak buat tu. Saya dah jawab. Okey, sila Nanggiri teruskan. Yang Muhammad Tenu ambil masa yang terlalu lama. Macam nak kecek pula. Walhasil Yang Muhammad telah diberi peluang untuk bercakap. Saya bagi peluang. Ya. Yang Muhammad, ini sidang Dewan Negeri. Iaitu sidang yang membincangkan kerja-kerja kerajaan negeri kepada rakyatnya. Ini bukan sidang Dewan Rakyat yang membincangkan soal kerajaan persekutuan dan rakyatnya. Ya Muhammad. Duk tanya tanggungjawab kerajaan pusat. Kerana kerajaan pusat buatlah, maka Kelantan boleh jadi seperti yang ada sekarang. Ada yang tertinggal, saya akui. Tetapi apa yang kerajaan negeri buat? You tax the people. You cukai orang. Cukai tanah, cukai etok, cukai pasir. Apa yang kerajaan negeri laksanakan? Harusnya hari ini kita audit kerajaan negeri. Bukan bergaduh, kita audit tanggungjawab pembangkang and backbenchers. Dan juga backbenchers. Macam seperti Melo buat tadi. Memberi cadangan kepada kerajaan negeri. Supaya kerajaan negeri boleh jadi kerajaan negeri yang lebih baik. Kalau ada isu-isu nasional, yang berhormat ada 22 orang wakil PAS di Dewan Negeri, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Bahas. Bantai. Tapi di sini dijadikan medan untuk kami menjawab bagi pihak kerajaan persekutuan. Kami bukan sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Kami hanya penyokong kerajaan persekutuan. Now, you audit the state government. Audit kerajaan negeri. Tanya kerajaan negeri. Manifesto yang dibuat dah dibuat belum? Janji yang dah dibuat, buat belum? Mana-mana tugu yang telah dilaksanakan, dah buat belum? Mana-mana pembukaan rasmi, dah buat belum? Itu yang patut backbencher tanya. Jangan guna ruang ini untuk menghentam orang yang tak boleh jawab. Datuk Najib tak ada sini. Menteri Kabinet tak ada sini. Saya boleh jawab bagi pihak kadar. InsyaAllah saya akan cuba selesaikan tanggungjawab saya. Itulah baru kita jadi wakil rakyat yang bertanggungjawab. Menegur kerajaan negeri bukan jadi satu kesalahan. Suara mungkin kuat, tetapi hati mesti baik. Sebab kita menegur, kita membantu, kita sebahagian daripada kerajaan. Yang berhormat. Teruskan, terima kasih. Setuju ke tak? Itu soalan. Terima kasih. Saya nak menjawab yang tendung. Ini adalah figure ataupun jadual yang dibekalkan kepada saya oleh kerajaan pusat. Pemberian mengikut perlembagaan. Saya tengok sini berjumlah dia tahun 2010 289 juta. 2011 358 juta. Pohon penjelasan. 2012 381 juta dan
tahun 2013 421 juta Bagi kita, Bang. diberikan oleh kerajaan pusat direct kepada kerajaan negeri mengikut perlembagaan. Tapi yang malangnya, yang menarik perhatian saya di sini, di bawah penyelenggaraan jalan negeri, kerajaan pusat bagi lagi untuk maintain jalan yang dibuat oleh kerajaan negeri. Berapakah jumlahnya? Jumlahnya tahun 2010 87 penjelasan juta. sikit. Saya duduk dulu. Lepas tu saya beri. 1 minute. Tahun 2011 Speaker. 101 bilion. Dia tidak wakil kerajaan pusat. dia tak nak jawab. 2012 133 bilion. Saya nak betul 2013 sikit. berjumlah Nak betul 178 fakta juta. sikit, ya. Okey, saya nak tanya berapa banyak Wanita bagi kerajaan tahu. Kelantan yang tidak dibuat dengan menggunakan wang ini? Kemana pergi wang ini? Saya nak betul fakta sikit. Serupa juga dengan ni lembuh larai rakyat. Memang tanggungjawab negeri, kerajaan sikit. persekutuan untuk buat lembuh rakyat. Sikit. Tapi siapa yang nak buat? Ini bukan paksaan, kerajaan negeri sendiri yang nak buat. Baby, sikit lah. Tadi saya bagi, baby. Sila. Okay. Jadi sahabat kita daripada Kok Lanah kata dia ni bukan sebahagian daripada kerajaan kepersekutuan. Jadi tak ada hak YB, BN yang ada dewan nak cakap bagi pihak persekutuan. Jangan lain kali jangan cakap hal projek pusat. Jangan cakap kamu tak ada hak. Kalau ada orang tanya, apa kita sekecek? Kita penyokong. Mana boleh, tak boleh. Kita adalah penyokong. Ya, biar kalau Yang Muhammad ketahui kita bercakap bagi pihak kerajaan pusat, jangan tanya dulu. Biar Perdana Menteri Datuk Najib yang kecek untuk jawab. Sorry, sudah lah. Yang Muhammad duduk. Kalau tidak wakil daripada Yang Muhammad duduk. pusat. Saya dengar tahu lah ni. Tak, kita kena dengar lah YB Kok Lanah Tak kata boleh. kita tak ada, bukan sebahagian kerajaan pusat. Okey, Yang Muhammad. Kalau bukan, Terima kamu kasih. jangan bercakap. Tak betul, tak boleh. Terima kasih. Jangan bercakap. Terima kasih. Jadi jalan hal lebuh raya rakyat. Pagi tadi diulas oleh Esko Infrastruktur. Saya ingin beri komen kepada ulasan beliau. Dia kata nak ulas dengan jelas dan terang. Tapi ada beberapa isu yang menarik perhatian saya. Satunya saya tengok kerajaan negeri dengan izin uncertain, tidak ada konsisten dalam buat keputusan. Tadi Esko kata, kalau kerajaan pusat nak buat semua, buatlah. Tapi dalam masa yang sama dia beri tanda. Ni hak mana so kita nak ikut? Keputusan nak buat kepada apa dia nak beri Tak, laluan. pusat semua ke ataupun nak buat tanda. Dan besok jangan ukit lagi. Kelaboran bangun Yang Muhammad. Itu yang pertama soal lembuh raya. Yang kedua soal lembuh raya ni Lebih Nenggiri. isu tol. Nenggiri. Kerajaan tak buat keputusan lagi sama ada nak bayar tol ataupun tidak. Itu yang diulaskan oleh Esko. Tapi kerja nak dimulakan dalam bulan 6. Kita Ini lalu saya sikit. rasa tidak sesuai. Kerajaan negeri patut buat keputusan sekarang. Kerana masa untuk bina jalan ini adalah akan bermula pada Jun. 2 bulan bukan satu tempoh masa yang lama. Rakyat di bawah ni huru-hara dah. Menunggu kerajaan negeri yang bercakap dulu nak buat lebuh raya. Kononnya ada satu biji besi, kawasan biji besi seluas 3,000 hektar. Bernilai 2.5 bilion akan diguna pakai untuk membina jalan ini. Kita dah tegur kerajaan negeri hari itu. Minta laluan. Nah, hari ini apa jadi? Kelaboran minta laluan. Kerajaan negeri direct ke mahkamah. Jadi saya minta ulasan. Saya tengok isu ni, saya berbaik dengan kawan-kawan cyber saya. Di kalangan PAS ada, UMNO ada. Rata-rata bercakap hal isu lembuh raya. Kerana kerajaan negeri tidak konsisten. Kerana kerajaan negeri tak buat kerja. Kerana kerajaan negeri hari ini bekerja sambil lewa sahaja. Sebab tu adanya setiap yang menyokong dulu, seperti saya cakap tadi. Anak-anak muda hari ini duduk alik setia. Satu NGO yang ditubuhkan untuk menyokong kepimpinan terdahulu. Satu NGO lagi baru ditubuhkan. Ambil orang pecing, ambil orang lama-lama, duduk di bawah satu NGO yang dinamakan Kelab Penyokong Kerajaan Kelantan. Kelab KPKK, lebih kurang begitu. Mengapa kita perlu ada dua? Kalaulah kerajaan PAS ini, wakil ahli-ahli yang berhormat ini berpecah kepada dua grup, rakyat Minta laluan sekali lagi. Nak betul lah sikit. Saya tengah berucap, Yang Muhammad dulu. Sikit, Yang Muhammad, betul, saya bagi Yang Muhammad 2-3 kali dah. Kalau Ibu Ahmad terus juga berucap macam berucap dalam keadaan tidak Jadi, keadaan benar sebenar.
Ini yang menjadi rumutan Lalu Kita bagi, Yang Berhormat. Kita bagi. kerajaan yang ada pada hari ini. sikit Kalau lah. kerajaan ini dirungut, mengapa kita persalahkan Yang Berhormat Negeri yang kepada berminta kerajaan dengan pusat? secara Sila. dalam bentuk sahabat lah. Ya, Berhormat sebut tadi kaitan dengan NGO. Apa perlu ada dua untuk menyokong kerajaan, kelab penyokong kerajaan dan sebagainya. Apa rasa telah dijawab oleh Ya Berhormat Melo tadi. Sama ada dia nak tubuh dua ke, 10 ke, 100 ke, apa kena mengena dengan persoalan ya Berhormat Negeri sebut. Berhormat pernah berjumpa NGO ini? Amba kenal NGO, amba tahu pengurusi. Soalan saya, yang Berhormat Dan pernah berjumpa? dia tidak pernah memohon dengan kerajaan supaya meluluskan NGO ini. Sebab NGO ini diluluskan oleh pihak ROS. Pihak pendaftar pertubuhan. Kalau 100 sekalipun nak tubuh, kita tak ada hak untuk halang dia. Dan tak perlulah kita nak sebut ada berapa, ada 2, berapa rujuk pula satu lagi. Nama tu dia ada berhubung masing-masing. Ada nama anak, nama Yusuf. Ni bukan seorang. Kadang-kadang 10, jumpa 20. Nama Rozi. Amba rasa ada wakil ayat Esko Terengganu nama Rozi. Soalan ya, Mak. Maknanya benda nama ni nama, tapi tidak dalam keadaan kita membenarkan benda ni seolah-olah kita wujud untuk menyokong kita. Soalan ya, Mak. Sokongan itu kita perlu, tapi bukan kita letak dah tak cukup dengan BBC yang ada, tubuh BBC yang kedua. Waktu dah orang lain nak tubuh Cukup tu yang Muhammad, saya faham. Saya faham. Ini kena faham model ni. Kalau yang Muhammad nak kecek, saya duduk. Duduk amak kecek tak apa. Tak kecek saya dah tunggu, saya tak payah lah. Ambil medal yang Muhammad, yalah. Yang Muhammad sekarang dia. Okey, sila Negeri teruskan perbahasan. Sila teruskan. Speaker kena adil. Sila teruskan Kita perbahasan. tanya soalan. Sila teruskan. Perlu saya jawab soalan dia. Sila teruskan. Saya tukar. Jadi soal ketidakpuasan timbul terlalu banyak. Saya pun yang Muhammad Speaker nak timbulkan soal ketidakpuasan juga. Dalam 2-3 isu yang terlibat di kawasan saya. Satunya di Gua Musang itu. Orang-orang asal, orang asli telah diperuntukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Peruntukan awal sebanyak 3 juta bagi menjalankan bagi memberi peluang kepada orang asli untuk menanam gaharu. Dan ini bakal akan menjadi pilot project untuk negara. Malang sekali. Ni hak lembak kerajaan negeri ni. Sudah hampir dekat 2 tahun. Duit itu diluluskan dan dipegang oleh pihak JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli. Malangnya kerajaan negeri menangguhkan kelulusan tanah untuk tanam. Saya pohon kepada kerajaan negeri supaya percepatkan kelulusan ini yang melibatkan 200 hektar di kawasan Nenggiri dan 100 hektar di kawasan Galas. Kerana duit di situ telah pun tersedia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui Ahli Parlimen Gua Musang berjanji kalau tak cukup duit itu nak beri lagi. Ini hak lembak kerajaan negeri. Kita kena tegur. Jadi saya minta percepatkan untuk kawasan orang asli. Yang keduanya, di Gua Musang juga telah terbina rumah PPR sebanyak 1000 buah. Telah siap. Kita nak agihkan kepada penduduk-penduduk setinggan tanpa kira kala hijau ataupun kala biru. Sebanyak 715 orang setinggan di Gua Musang akan mendapat faedah. Semuanya akan dapat insya-Allah. Yang menjadi isu hari ini, apabila setinggan ini dipindahkan ke rumah PPR yang memberi kebimbangan berdasarkan pengalaman saya ialah Raja Epah ambil tanah setinggan tadi, bui ke kroni dia. Ni takut. Pengalaman kita di Galas, masa PRK Galas, kerajaan negeri ni tanah kubur pun dah cair dia ikut dia. Ni wakil rakyat Galas ada. Takut, bimbang. Kerana tanah itu belai lah diberi kepada orang yang betul-betul untuk buat pembangunan bagi mengindahkan sungai Galas itu sekurang-kurangnya. Yang Muhammad Speaker, di kawasan saya, di Nenggiri, Kapusta, telah diluluskan oleh kerajaan negeri untuk buat ambil batu di satu gua di Kampung Star Lama. Gua tersebut berada di dalam
pinggir Sungai Nenggiri. Sungai YB Nenggiri Nenggiri, adalah saya mohon laluan. Sabar ya. Sungai Nenggiri adalah kawasan pelancongan. Isunya di sini kerajaan negeri tidak mengawal proses operasi perlombongan tersebut, industri tersebut, menyebabkan pihak syarikat sewenang-wenangnya buang batu ke dalam sungai, menyebabkan air Sungai Nenggiri itu telah melimpah ke darat. Jadi tebing sungai di kawasan tanah telah air sapa ke kawasan tebing, amat membahaya kepada penduduk-penduduk di situ. Selain itu, saya nak cadangkan kepada kerajaan negeri bahawa kena kawal syarikat itu, kerana bila dia buat batu tu menyebabkan batu yang besar tadi beri gempa yang kuat, lalu bangunan-bangunan di situ pecah raka, termasuk sebuah sekolah. Ini bahaya. Ini yang kerajaan tak buat. Begitu juga di kawasan Pos Belau terdapat satu lombong biji besi di situ dan satu kawasan kilang kelapa sawit di sana. Mereka sewenang-wenangnya buang air ke dalam sungai, menyebabkan air tersangat kotor. Air biasanya kalau kotor berwarna kuning, hari ini berwarna merah bercampur. Saya pohon sangat-sangat kepada kerajaan negeri supaya bila kita beri apa-apa projek pembangunan atau kerja usaha dan sebagainya kepada syarikat, maka kita kena buat satu proses pengawalan yang ketat, terutamanya pada sungai-sungai. Kerana sungai-sungai akan menjadi kotor dan kita bagi ya, Muhammad. Orang asli, orang asal sukar untuk mendapat air. Silakan. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Nenggiri. Persoalan yang ingin saya kemukakan, apakah tindakan drastik yang telah diambil oleh Yang Berhormat selain daripada mengemukakannya kepada sidang Dewan? Kerana saya cukup yakin bahawa di peringkat jabatan pejabat tanah atau sebagainya mempunyai bahagian penguatkuasaan. Apakah tindakan membuat laporan telah diambil oleh pihak Yang Berhormat selaku wakil rakyat? Sekian, terima kasih. Bila sampai Dewan ni berat benar dah Yang Berhormat. Di kawasan saya Yang Berhormat, saya nak buat Dewan tahun lepas. DO atau pegawai daerah tak beri tanah. Kerajaan yang membangun bersama Islam tak beri, terbengkalai sampai hari ini. Ini pun satu juga yang amat berhormat. Kita hanya nak buat dewan untuk kepulauan ramai. Orang di kampung di sana perlukan dewan kecil untuk bermesyuarat dalam membangunkan ekonomi. Seperti yang mendapat pinjaman tekun, pinjaman amanah. Tiap-tiap minggu bermesyuarat, kita perlukan dewan. Kalau kerajaan negeri tak beri nak buat dewan, kita nak buat mana? Jadi ini tanggungjawab yang perlu diselesaikan oleh kerajaan negeri. Tahu nak gawang, hab aja tak ada lah. Tak sih dah. Sila. Pohon penjelasan. Yang pertama, Jabatan Alam Sekitar ni pernah jumpa tak dengan YB Negeri bicara penguasaan. Dia Jabatan Alam Sekitar ni terlibat juga dengan masalah projek-projek ni. Dah, YB jumpa tak dengan ketua yang terlibat kerajaan negeri Yang Berhormat. Dan Alam Sekitar tu jumpa tak? Kerajaan negeri Kelantan ini diketuai oleh PAS. Dah, YB dengar. Itulah ketua. Bila kita rujuk ke ketua. YB dengar tak soalan saya? YB dengar tak? Saya dengar dah, tapi kita rujuk ke ketua. Tak, soalan sayanya YB jumpa ke tak dengan Jabatan Alam Sekitar? Wah, jumpa dah. Jumpa dah. Okey, yang kedua banner dewan tu, dia kata kerajaan PAS tak bagi kacau. Tak, soalan minta dewan tu minta dengan siapa? Perlukah saya minta dengan Yang Berhormat untuk kawasan di Gua Musang? Kalau perlu Yang Berhormat kena faham dia lah yang bertugas untuk kerjasama membantu, YB boleh juga minta. Kalau perlu saya hantar ke Yang Berhormat, tak apa, saya hantar. Kerjasama bantuan tolong. Yang tiga masalah tanah kubur tadi. Ini salah tanah kubur ni bawah siapa? Bawah pejabat tanah ke, bawah majlis ke, tanah kubur tadi? Yang Berhormat kena maklum, sedia maklum bahawa saya adalah wakil rakyat pembangkang yang tak pernah masuk pejabat PAS. Adakah kerajaan PAS ataupun Exco menjemput saya untuk mesyuarat? Saya tanya. Jadi macam mana saya nak faham tentang agihan duty tanggungjawab? YB kata tadi kerajaan ni tanah kubur pun dia cairkan. Ada bukti? Sekarang ni bukan soal bukti. Jawab soalan saya. Okey. Soalan saya,
tanah kubur yang YB kata cari itu bawah jagaan siapa? Tanah kerajaan ke, bawah jagaan majlis ke, tanah milik ke? Jawab soalan saya. Apa lagi kalau bukan kerajaan negeri itu kan kerajaan negeri Selangor yang nak takbir tanah di Kelantan ni, ya Mak. Dia hanya buat agreement untuk buat kerjasama saja. Dan YB kena faham. Tanah kubur ni kalau betul-betul dia gezet, bukan bawah pejabat tanah, bawah majlis agama Islam. Lepas tu bawah siapa? Jadi YB pernah ke jumpa Tak nak tanya bawah siapa kalau tidak bawah kerajaan negeri? sebab saya tak tahu YB Kalau YB tak tahu apa YB kecek. dan sebab tu ditanya, kalau tak tahu ya kita tanya, kalau tahu mana tanya. YB salah. Saya bukan pentadbir kerajaan negeri. Kalau saya Kalau YB bukan pentadbir, YB jangan kata tanah kubur dicairkan. ini dicairkan kerana bukti daripada orang bawahan, orang kampung. Dan sebab tu saya Dan menjadi tanya, isu besar. tanah tu bawah betul-betul digezet tanah kubur ke tanah milik ke? Yang Muhammad salah forum. Yang Muhammad kena tanya DU, tanah ni tanah siapa? Baru tahu. Sebab DO tidak sila. ya YB kena bertanggungjawab. Siapa exco tanah? Dengar YB. Mengapa YB tak tanya exco tanah? Yang jelas mana? Sahabat kita daripada Kod Lanang kata kita kena kecek, kena tanggungjawab, melekat tulis dalam tu. Jadi soalan nak tanya ni, biarlah kita cerak betul ke tidak. Sebab YB ni jok dulu sampai sekarang ni kecek tak betul. Yang Muhammad kecek betul? Betul. Oh betul. Pasal apa Yang Muhammad kecek betul? Tak saja. Sebab YB. Okey Yang Muhammad, terima kasih. YB kata rapah tanah, rapah tanah. Yang berhormat Tuan Speaker Peraturan Dewan. Mohon lalu. 73 mana-mana Yang berhormat bercakap, seorang lagi tak boleh bangun. Kena jaga, kita bukan kedai kopi, kita Dewan Negeri. Okey, Yang berhormat Negeri. Yang berhormat Saya Negeri. nak bagi kepada sahabat saya. Sila. Dia tak minta tadi lagi. Yang berhormat Negeri. Ya, sila. YB Negeri. Yang berhormat telah pun berucap 30 minit. Saya minta Yang berhormat ringkaskan ucapan dan buat rumusan dalam masa seminit. Sila. Terima kasih. Sila Guci duduk. Sila. Negeri selesaikan ucapan. Minta Negeri selesaikan ucapan. Sila Negeri. Cakap tak panjang seperti Tawang katalah. Gangguan banyak. Yang berhormat sila rumuskan dalam masa 1 minit. Yang berhormat. Sila. Jadi yang saya cadangkan sekarang, demi rakyat Kelantan dan demi negeri Kelantan yang kita cintai ini, ya tak? Saya mohon kepada kerajaan negeri supaya serupa dengan Kod Lanang kata, rapatkan lagi hubungan dengan kerajaan pusat. Kerana terbukti jelas kerajaan pusat membantu tanpa mengambil apa-apa keuntungan selain pada cukai yang termaktub dalam undang-undang. Kalau kita pergi kepada entiti lain, contohnya kepada syarikat daripada Taiwan yang sanggup membuat lembuh raya untuk kita, banyak masalah. Begitu juga saya berpandangan kerjasama dengan kerajaan negeri lain. Saya tengok yang Amat Muhammad Menteri Besar ada buat MOU, Memorandum of Understanding, dengan izin dengan kerajaan negeri Selangor. Secara asasnya kita suka tengok kerjasama itu. Tapi mendalami pada kerjasama itu, dia mesti mempunyai kepentingan-kepentingan lain. Berat kepada kepentingan politik dan sebagainya, menyebabkan kita, negeri Kelantan, rakyat Kelantan akan menerima padah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesaman syarikat daripada Taiwan untuk lembuh raya Kelantan mendapat kemenangan kepada pihak kerajaan. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Sini Negeri.